We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan-tuan imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, Al-Ali Jatuh Kuasa Surau, dan seterusnya hadirin dan hadirat Surau Nurul Iman, ahli-ahli Jatuh Kuasa Surau Nurul Iman, Taman Bahagia Tanjung Rambutan, dan seterusnya hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya, setinggi syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi mengizinkan untuk kita berada di rumahnya pada malam ini, sehingga dapat kita melaksanakan, tuan-tuan melaksanakan solat maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita mengambil sedikit masa pada malam ini untuk kita membacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sabda junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala sekalian, dalam 2-3 hari ini atau dalam 1-2 minggu ini, kita tidak
henti daripada disajikan dengan berita-berita yang berhubung dengan kematian. Dan sebenarnya hal ini dia mendidik kita untuk kita mengingati tentang kematian ini. Kematian yang tak mungkin manusia boleh melarikan diri daripadanya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jum'ah. Qul innal mauta alladhi tafirrun. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kata Allah. Qul innal mauta alladhi tafirun, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Quraisy, orang musyrikin Mekah, orang-orang enggan mempercayai tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada mereka, sesungguhnya innal mautal ladzi, sesungguhnya maut yang kamu tafirruna minhu, yang kamu cuba melarikan diri daripadanya itu, kata Allah, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya ia akan menemui kamu. Dan jalan untuk manusia menemui kematian itu Allah datangkan pelbagai asbab. Pelbagai asbab. Hatta sebelum berlaku pandemik COVID ini pun ramai dah manusia yang kembali kepada Allah Ta'ala. Bagaimana? Dengan asbab-asbab yang tertentu. Ada yang kerana sakit dia berpanjangan, ada yang kerana kemalangan, ada yang hari ni petang kita jumpa dia gelak sembang kedai kopi, malam dia dah meninggal. Ada yang kena serangan jantung, sedangkan hakikatnya dia tidak pernah ada rekod salah seorang daripada orang yang terlibat dengan penyakit jantung umpamanya. Maka ini hadirin ini sekalian, demi ingatkan kepada kita bahawa fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala, iaitu alimil ghaib, Tuhan yang mengetahui tentang perkara-perkara yang ghaib. Perkara yang gaib ni apa, tuan-tuan? Perkara yang kita tak nampak pada hari ini, tetapi kita diberitakan perkara itu adalah benar, iaitu malaikat yang nak mencabut nyawa adalah benar. Sakaratul maut itu adalah benar. Berada di alam barzah adalah benar. Menghadapi soalan munkar nakir adalah benar. Dibangkitkan daripada kubur adalah benar. Dihimpunkan di yaumil mahsyar, pada hari dihimpunkan manusia adalah benar. Ditimbang amalan-amalan kita itu al-mizan adalah benar. Titian sirat yang akan manusia melaluinya adalah benar. Dan di penghujungnya iaitu sama ada berjaya mendapatkan syurga Allah juga adalah benar, atau dihumban ke dalam api neraka juga adalah benar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat ke-78,
Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Allah Ta'ala kata, di mana saja kamu berada, kata Allah, kematian itu nescaya akan mendapatkan kamu. Walaupun kamu berada pada ketika itu fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada pada benteng-benteng yang tinggi. Kononnya manusia merasakan kalau dia lari dari tempat yang jauh, ditutup dengan benteng yang tinggi, maka maut tidak akan dapat mengejarnya. Tu Al-Quran kata, maut tetap akan mengejar kamu. Maka apa yang dapat kita katakan lagi, tuan-tuan? Melainkan apabila kita melihat kematian yang berlaku di hadapan kita, yang kita disajikan dengan info-info dan berita-berita ini, tidak lagi kita katakan ini semua adalah apa yang telah Quran telah sebut dalam surah Al-Jumu'ah yang saya bacakan tadi, dan juga surah An-Nisa yang saya sebut pada ayat yang kedua tadi. Dan beruntunglah orang-orang yang mereka masih lagi diberi kesempatan dan mereka mengambil kesempatan yang Tuhan berikan itu dan digunakan dengan perkara yang sebaik-baiknya, yang diharapkan kesempatan yang mereka gunakan itu boleh menjadi buat bekalan mereka ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang saya masukkan tu tuan-tuan yang hadir pada malam ini, hadir salat berjemaah terutamanya. Sebab bukan semua orang mengambil kesempatan ini, tuan-tuan. Kalau kita duduk di satu kampung yang penduduknya ada 10,000 orang, kadang-kadang yang hadir yang memiliki kesempatan seperti ini kadang 100 orang je, tuan-tuan. Satu orang ni ada 2 saf. Kalau masjid besar tu 2 saf je yang ambil kesempatan. Sedangkan jika kita nak buat perbandingan nisbah penduduk di kawasan itu dengan kapasiti masjid, nisbahnya sangat jauh. Sebab saya kata untung orang-orang yang mengambil kesempatan. Sebab kata kumpulan nada murni, dulu nada murni, sekarang Rabbani, dulu nada murni, kumpulan nasyid. Ayo bersegeralah menuju Allah, taatilah Dia, minta ampun padanya, mati bila-bila, masa boleh tiba, jangan sampai kita tidak bersedia. Dan manusia memang takkan bersedia, tuan-tuan. Kalau ditanya kita sekarang, saya nak tanya tuan-tuan, tanya diri saya sendiri dan tanya tuan-tuan juga, agak-agak sedia tak mati sekarang? Confirm kata ustaz, saya tak sedia, saya anak sekolah lagi. Jadi kalau anak tu ada sekolah tu, dah habis sekolah, kita tanya pula, okey, semua habis dah sedia belum? Belum ustaz, kalau boleh bagilah anak kerja dulu. Esok anak semua dapat kerja dah, okey, dah ready belum? Belum lagi ustaz, bagi ada perkahwin dulu. Kata Tuhan rezekikan anak, semua dah kahwin. Okey, dah ready. Ustaz, kalau dia dapat cucu tu, masa nak tengok cucu Ustaz. Esok dah dapat cucu pula. Nak apa lagi Ustaz? Dah ready. Apa dia kata? Cicit pula. Memang hakikat, tuan, manusia tidak akan bersedia bila-bila pun. Sebab tu saya pesan bukan pada tuan-tuan, pada diri saya sendiri, segala kesempatan yang ada, ambil lah.
Sebab kita tak tahu bekalan mana, amalan mana yang Tuhan akan terima, yang Allah Ta'ala akan redha. Dan mungkin ada amalan yang mungkin kita sedar atau tidak sedar, kadang itu yang membantu kita di akhirat besok, yang kita tak tahu. Terutamanya tuan-tuan lah yang hadir, yang tanpa apa-apa tujuan datang ni keikhlasan hati dengan Allah Ta'ala, nak beribadat kepada Tuhan, dan ambil masa nak mendengar ayat-ayat Quran, nak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia tak lain tak bukan nak naikkan iman dia. Inilah tujuan orang yang paling terbaik sekali. Kerana keikhlasan manusia, tidak ada siapa tuan-tuan yang boleh menilai perkara itu, melainkan diri kita, dan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui tentang hakikat yang sebenar. Okey, buku surat apa? 9, 5. Tuan-tuan buku surat 9 kan? Saya 5 seolah-olah Rasulullah yang tu ke? Okay. Baik, ini menyambung kitab Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menjagamu. Kita masih lagi dalam bab yang pertama, cinta yang agung. Dan insya-Allah tuan-tuan, jika video malam ini suara dia jelas, sebab saya dah 2-3 kali rakaman dah buat ni, di surau lain saya buat, tapi semua tak jadi tuan-tuan. Bila balikkan pasal kereta, tengok Allah tak dengar lah pula. Jadi saya harap kali ni okey kot rakaman dia. InsyaAllah kita hantar pada orang yang pertama, ialah pada Haji Yusof Termuji. Kita hantar dulu, sebab dia tak bersama kita malam ni. Jadi saya hantar kat dia dulu, nanti dia akan hantar kat tuan-tuan belakang, insya-Allah. Okey. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan Al-Quran yang berjalan di permukaan bumi. Yang last hari tu kita baca tentang hadis yang mana seorang tabi'in daripada riwayat Sahih Muslim, iaitu Hisham bin Sa'ad bin Amir, yang mana dia berjumpa dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika dia tanya kepada Aisyah bagaimanakah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Yang saya cerita bertuan-tuan, Quran ni apa tuan-tuan? Quran ini satu benda yang indah didengar. Kita tak cerita di hukum dia. Hukum ni dah tentulah hebat. Hukum dia lah tu hukum yang terbaik. Ajaran dia terhebat, peraturannya hebat. Yang tidak ada mana-mana agama pun kita akan jumpa ajarannya seperti ajaran Islam, yang meliputi semua perkara. Walaupun dia tak bincang secara detail, tapi Quran ni dibincang prinsip-prinsip asas yang umum yang kena ada. Daripada bernegara sampailah kepada penyusunan ataupun mentadbir di rumah tangga, di keluarga kita masing-masing. Dia cerita jangan masuk ke dalam rumah, melainkan bukan yang kau masuk ke dalam rumah, melainkan rumah-rumah kamu. Dan jika kamu nak masuk, adalah bagi salam. Mana ada tuan-tuan peraturan agama lain yang ajar sedetail seperti itu. Kita orang barat, masuk rumah relax tuan-tuan. Kadang bukan sekali rumah, setiap bilik dia masuk juga. Kadang keluar bilik air, terkejut, kat depan bilik air ada. Kita ni Islam mengajar bagi salam. Dalam hadis diterang lagi pula, didetailkan bagi salam tu pula cukup 3 kali je. Maknanya kalau 3 kali tu bagi salam tu tak ada orang jawab, maksudnya apa tuan-tuan? Dah tahu rumah orang bagi salam 3 kali orang tak jawab, maksudnya apa? Baliklah tuan-tuan. Artinya dia tak ready nak terima kita. Adalah sebab itu yang kita tak tahu hal ehwal rumah dia.
Ini dok sampai 10 kali bagi salam. Dah lah bagi salam tak betul pula tu. Orang salam Assalamualaikum. Dia Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dekat 10 kali. Jadi betul rumah tak buka. Anak kata, tu nampak bawah tu ada bayang-bayang tu kan. Siap khabar dah nampak bayang-bayang. Sampai sedetail itu tuan-tuan. Dan dalam hadis Nabi ajar pula jangan kita masuk ke rumah orang, nak masuk ke rumah orang duduk depan muka pintu. Nabi tak bagi. Duduk di sisi supaya tak nampak pintu tu, tak ternampak aib yang ada dalam rumah orang tu. Maka itu baru apa tuan-tuan? Baru peraturan yang terdapat dalam Al-Quran. Itu pun dah indah dah. Itu pun dah indah dah tuan-tuan. Belum dengar lontaran Quran itu sendiri yang kita sebut dulu. Lagilah. Dengar Syekh Mishari, Rashid Al-Afasi baca Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu Syekh Mishari, Rashid Al-Afasi baca Quran. Selalu kita dengar dalam aikin. Indah tak tuan? Indah. Sebab yang saya cerita pada tuan-tuan dulu, ramai orang pergi Masjidil Haram, pergi buat umrah. Tak habis-habis balik cerita apa? Ustaz, teringat dah Ustaz. Teringat apa Wan Ji? Teringat di Masjidil Haram Ustaz, ya Allah. Semayang khusyuknya. Kena pula Imam Sudais jadi imam. Imam Sudais jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa amin macam mana? Amin. Semangat. Kena kampung kita baca Fatihah. Tok Imam pula baca slow pula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ui, takut tuan-tuan. Gigi tak ada. Bukan gigi tak ada tuan-tuan, tapi di idgham tu ditekan kuat sangat. Sedangkan Quran ni janganlah sampai terlalu nak jaga tajwid tu sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah tuan-tuan. Itu beza tuan-tuan. Kenapa bila berada di Mekah kita lain, semangat tu lain semangat. Betul orang cerita kalau pergi ke Masjidil Haram, pergi umrah, tak pernah miss tuan-tuan. Tiap-tiap waktu nak pergi ke Masjidil Haram.
Setiap waktu nak ke Masjidil Haram. Balik-balik Malaysia, haram pergi masjid. Sebab tak berapa semangat. Habis tengoklah yang azan pula macam mana. Azan daripada Allah, tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah orang semangat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita dekat hotel buat merah ni, turun ni. Semangat dalam kabut. Cepat bang, dah munazan dah tu. Suami keluar daripada bilik air tu sebelum jubah cepat. Tuala tinggal dalam, lupa tuan-tuan. Punya semangat. Kena balik Malaysia tuan-tuan pada ya Allah, azan pun, yang azan pun. Saya dulu masa di sekolah buat pertandingan azan. Cerita ni selalu saya cerita dah. Tak larat cerita dah tuan-tuan. Peserta pertama, peserta ke-14. Peserta pertama, peserta ke-14. Azannya semua sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam itulah azan dia tuan-tuan. Sama je. Macam mana dah nak narik orang? Sebab Bilal ni tuan-tuan, dia kena menarik orang. Saya katakan anak murid dulu lah masa di sekolah. Koma zaman sekarang ni terdedah tau. Buka internet, nak search azan apa, bacaan apa, semua ada. Dulu zaman saya, zaman Ustaz Nazri, kami kecil-kecil dulu rasa terhad lah. Zaman tuan-tuan jadi bapak mula-mula muda-muda dulu kan. Terhad dah dapat benda-benda ni. Saya ingat saya masuk pertandingan azan. Sebab kita tak terdedah dengan dunia luar. Yang saya tahu apa tuan-tuan? Azan tu, yang Shah Alamnya tu. Sebab mesti tu glamour Masjid Shah Alam. Asal semai waktu je, agama Masjid Shah Alam, azan Masjid Shah Alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu Masjid Shah Alam ni azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang saya guna masa sekolah rendah dulu. Johan tuan-tuan. Johan. Anak-anak kita sekarang ni tak tahu apa dia tengok. Tak tahu apa dia tengok tuan-tuan. Dan kita pula masa tu kalau ada Quran nak belajar tarannum masa tu, kaset Ismail Hashim lah yang paling hebat tu masa tu. Ismail Hashim. Tuan-tuan dengar Ismail Hashim? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suara dia besar. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, masya-Allah. Masya tu kan? Dulu itulah rujukan kita, mana ada lain dah. Dunia tak terdedah. Yang ada tarannum, kaset tarannum, nasyid, kaset nasyid. Sepatutnya budak-budak sekarang, sepatutnya tuan-tuan, mereka kena lebih advance lagi daripada kita.
sebab mereka telah terdedah dengan pelbagai benda. Okey, maka sebab itu seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bagaikan Al-Quran yang berjalan di permukaan bumi. Artinya kalau Quran tadi kita kata hukumnya terbaik, hukumnya hebat, bacaannya sedap, itulah gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Quran yang berjalan, yang membawa keindahan, yang membawa akhlak, yang membawa adab, yang membawa pada petunjuk-petunjuk. Dan kata pengarang kitab, apabila kamu membaca dan menghayati isi kandungan Al-Quran, seolah-olah kamu kembali membaca sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cadangkan kepada tuan-tuan yang dah pencen, masa kita banyak di rumah tak buat apa-apa, tuan-tuan bukalah Al-Quran. Buka Al-Quran. Dan tuan-tuan boleh dapatkan tafsiran-tafsiran Quran yang ada pada masa sekarang ni. Baca sikit-sikit. Sebab bila kita cuba baca tafsiran Quran yang artinya kita cuba memahami balik sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kebanyakan ayat yang turun itu, berlaku ayat turun itu kerana menceritakan tentang perjalanan yang berlaku, musayyarah, perjalanan hidup yang berlaku ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya. Maka sebab tu pengarang kitab kata-kata sebut bahawa secara tidak langsung bila kita baca Al-Quran, seolah-olah kita sedang membaca kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Budi pekerti yang agung milik siapa? Milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak macam kita, tuan-tuan. Nabi tak macam kita. Nabi boleh kontrol marah. Nabi boleh kontrol marah. Sebab Nabi kata, laisa syadid bisur'ah wa innama syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Nabi kata bukanlah orang yang kuat itu mereka yang kuat ketika berlawan dengan orang. Bisur'ah, sur'ah ni satu lawan satu. Wa innama syadid, adapun yang Nabi kata yang kuat itu ialah mereka allazi yamliku nafsahu, mereka yang memiliki jiwa mereka, diri mereka, menguasai diri mereka indal ghadab, ketika mereka marah. Kita kadang marah, tuan-tuan, tak boleh kontrol kita kadang-kadang. Dan kita pun tengok yang diviralkan ke dalam, kadang berlaku pergaduhan, berlaku kemarahan dalam masjid, dalam surau, bertekak. Ada satu viral yang kita tengok tu, disiap tunggu Tok Imam keluar daripada masjid tu, nak belasah Tok Imam. Ya Allah, tuan-tuan, dahsyat. Kita tak boleh kontrol kemarahan. Sedangkan Nabi SAW, dia boleh kontrol kemarahan. So dia katakan Nabi mempunyai pekerti akhlak yang paling agung. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Imran, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat daripada Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Dan sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri daripada sekelilingmu. Kata Allah, kerana rahmat Allah Ta'ala lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni berlaku lemah lembut kepada manusia. Dan ternyata sikap lemah lembut ini tuan-tuan telah menyebabkan ramai manusia masuk Islam. Kita baca kisah hadis Bukhari yang pernah saya cerita pada tuan-tuan dulu. Ja'a al-A'rabi, datang seorang Arab, orang Badui. Dia kencing dalam masjid. Fazajarahun nas, sahabat datang nak halang dia, nak marah dia. Nabi kata biarkan dia. Artinya biarkan dia buang air dulu, jangan kacau. Bayangkan kalau orang tengah kencing, jadi kita tahan apa jadi tuan-tuan. Tapi yang katakan santunnya Nabi tu, dia biar dulu, tak apa. Selesai tu Nabi kata fasabbal ma, ambil air, jirus. Kemudian Nabi nasihat dia, ini masjid, tempat solat, bukan tempat buang air kecil, tempat bersih. Arab Badui tengok bagaimana Nabi mengajar, bagaimana Nabi halang sahabat daripada marah. Akhirnya Arab Badui masuk Islam, tuan-tuan. Cuba kalau kita, tuan-tuan, kita dekat masjid, jangan kata kencing dalam masjid. Budak-budak masuk masjid pun kita halau. Dulu kan sekarang lah. Sekarang ni memang tak boleh lah, SOP. Bawah 12 tahun tak boleh. Sebelum pandemik boleh, tak kisah. Tapi masa boleh tu pun kita ni, tuan-tuan, punya keras budak-budak. Bukan tuan-tuan lah, tuan-tuan ni kira generasi dah lain lah. Dulu sebelum tu. Saya nampak budak masuk je, haid. Belum apa-apa dah haid dulu. Budak tu terus lari, tuan-tuan. Garang untuk siap ni. Dulu kita tak apa mesra masjid. Dulu tak mesra kanak-kanak. Kita anggap budak ni kalau datang masjid, bising, mengotorkan masjid. Nanti dia penat nak susun ibadah balik. Atau budak-budak datang kapet nanti kotor, nanti dia nak kena vacuum teruk. Inilah kita dulu, tuan-tuan. Tak ada mesra dengan masjid. Sedangkan Nabi jangan katakan yang Islam, yang non-Muslim, bukan Islam datang pun, Nabi raikan mereka dan Nabi didik mereka. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Khuzzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Itu Allah kata apa kepada Nabi? Khuzzil afwa, jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Apa salahnya, tuan-tuan, kita didik kita jadi pemaaf? Memang betul. Jadi pemaaf ni artinya kita terpaksa banyak menahan, tahan marah, tahan dendam, tak balas balik apa orang buat kat kita. Tapi itulah yang dituntut. Sebab hakikat manusia ni memang dia nak balas kat orang, tunggulah. Ni masa aku esok hang siap, tunggu esok. Tu kita perangai. Dapat bagi sebiji menjadi ustaz katanya. Sampai tahu tu, tuan-tuan. Punya nak balas. Okey, dah masuk waktu lah. Okey, kita akhir pada SOP, tuan-tuan. Kita berhenti setakat ni. InsyaAllah jika ada masa, bersambung lagi pembahasan kitab Ihfazillah, Yahfazka ini. Jagalah Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjagamu. Baik, ada soalan ke nak tanya sebelum saya tangguhkan? Ada soalan ke tuan nak tanya?
Tuan semua dah cucuk vaksin? Dah dapat dah? Alhamdulillah. Saya pun dah dapat dah 2 vaksin. Alhamdulillah. Baik, kalau tak ada, kita tangguhkan dengan bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah Rahmanir Rahim, ya Hayyu Qayyum ya Rabbal Alamin. Ya Allah, semeridai tak apa kami lakukan pada malam ini ya Allah. Dengan kuala ilmu yang kami laksanakan pada malam ini ya Allah. Jadikanlah izinnya sebagai wasilah kepada kami, Engkau manjangkan usia kami dalam mentaati perintah-Mu ya Allah. Jadi sebagai wasilah kepada kami, Engkau menyembuhkan penyakit-penyakit kami hadapi ya Allah. Jadi sebagai wasilah kepada kami, Engkau menyelamatkan kami dan bebaskan kami dari segala mara bahaya, bala bencana, wabak, penyakit COVID-19 dan sebagainya ya Allah. Ya Allah Rahmanir Rahim, ya Hayyu Qayyum ya Rabbal Alamin. Syukurkan pahala kami hadir pada malam ini ya Allah. Sepalah pahala kami ini kepada arwah ibu bapa kami, atau arwah datuk nenek kami, atau arwah keturunan kami. Mudah-mudahan mereka dapat manfaat daripada perilaku pada kami ya Allah, tanpa mengurang pun sedikit pun daripada pahala-pahala kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta suci sehalus dan